Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para penonton yang dikasihi. Okey, hari ini kita kembali lagi dalam segmen bicara pengurusan harta pusaka. Okey, hari ini saya ditemani dengan Encik Al Hafiz beliau merupakan kredit analis daripada Afin Bank dan beliau ni sangat expert berkaitan dengan hartanah. Okey, pada malam ni, okey, kepada yang anda semua tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, okey, boleh like and follow, share mana-mana grup yang korang ada, yang anda semua adalah tuan-tuan dan puan-puan ada. Okey, sebab hari ini kita akan berkongsi tentang isu hartanah, iaitu tajuk kita pada malam ini ialah isu hartanah, rumah aku milik siapa. Okey, kita dah war-warkan sebelum ni, memang kita akan adakan untuk sesi bual bicara pengurusan pusaka lah, dengan kita menjemput para panel yang berpengalaman. Okey, hari ini saya ditemani oleh Cik Al Hafiz. Beliau merupakan daripada kredit analis daripada Afin Bank. Beliau ni sangat expert berkaitan dengan hartanah, investment dan sebagainya. Okey, kepada anda semua yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah ajukan kepada Cik Alfiz selepas sesi ini. Okey, Cik Alfiz, boleh ceritakan sikit sedikit berkaitan dengan Cik Alfiz tadi, berkaitan dengan hartanah, tujuh sebab mengapa perlunya pemilikan hartanah. Okey, Cik Alfiz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hisham dan pihak Kafalah kerana sudi untuk menjemput saya bersama pada live di FB pada malam ini. Jadi firstly saya nak dengan rendah dirinya menyatakan saya ni bukanlah expert dalam bidang hartanah. Tidaklah sangat expert, cuma saya ada passion. Nanti kan orang kata apa, angkat bakul Tak apa, Cik Hafiz. pasal bakul angkat. Malam ni kita just macam sharing lah apa Ya, berkaitan betul. dengan banyak isu Betul. dia. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah pada malam ni kita berkongsi ilmu lah kan, apa yang saya tahu, apa yang saya belajar setakat ini. Okey. Firstly saya minta izin lah dengan Tuan Hisham untuk saya share screen. Boleh. Okey, baik. Silakan. Hari ini okey, kepada tuan-tuan dan puan yang sedang menonton ni, okey, share kepada grup-grup yang Nampak anda Hisham semua saya ada. bagi slide? Okey, nampak. Okey, share sebab malam ni kita akan mengupas sedikit berkaitan dengan isu hartanah lah. Iaitu tajuk utama kita mengenai rumah aku milik siapa. Okey, boleh je Hafiz. Okey, jadi insyaAllah pada malam ni saya akan berkongsi lah kenapa kita especially umat Islam lah di kalangan ni perlu untuk kita beli rumah ataupun memiliki rumah seawal mungkin. Seperti mana yang kita tahulah pemilikan hartanah di kalangan Bumiputera ni di Malaysia ni masih lagi sangat rendah. Jadi sebab tu saya sangat suka untuk berkongsi, untuk bagi awareness kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita di luar sana, supaya kita jadikan pembelian hartanah ataupun rumah ni sebagai satu benda yang wajib ke atas diri kita bila mana kita berkemampuan lah. Okay.
So sebab yang pertama bagi saya ialah apabila umur kita ni semakin meningkat, jadi tempoh pembiayaan yang boleh kita dapat daripada bank pun akan jadi semakin singkat. Jadi di Malaysia ni seperti mana yang kita tahu, tempoh pembiayaan adalah sehingga 35 tahun ataupun sehingga umur 70 tahun. Jadi mana satunya lebih awal lah. So kalau umur 40 baru kita nak mula membeli rumah, maka tempoh pembiayaan yang kita dapat tu hanyalah maksimum 30 tahun. Jadi bila maksimum dia tempoh maksimum tu lebih pendek, maknanya jumlah ansuran bulanan tu lebih tinggilah dan mungkin menyebabkan kita tak mampu nak beli rumah yang kita hajati. Jadi perlu ada kesedaran lah, terutamanya di kalangan anak muda kan, bila mana kita dah capai satu tahap di mana pendapatan kita telah stabil, so kita kena mula merancang untuk cari rumah kita yang pertama. Okay. Jadi itu yang pertama. Banyak ni boleh dikongsikan oleh Encik Hafiz sendiri tengah tip kenapa sebab dan mengapa kita perlu memiliki hartanah sendiri. Ni antara ni lah. Okey, kita dah masuk yang kedua pula. Okey, insyaAllah. Yang kedua, mungkin ramai kat sana tak tahu tau. Yang sebenarnya kerajaan kita dah tawarkan banyak skim, terutamanya untuk orang muda. Antara yang saya boleh bagi contoh ialah skim rumah pertamaku dan skim perumahan belia. Tapi skim ni sebab namanya pun skim perumahan pertama dan belia, jadi dia ada syarat-syarat tertentu lah. Antaranya tak pernah memiliki rumah, and then ada had umur dia. So kalau dah 41 tahun ataupun dah lebih 36 tahun, lebih 35 tahun baru nak mula membeli rumah, so kita tak dapat nak manfaatkan skim perumahan yang ditawarkan oleh kerajaan ni. Sebab yang pertamanya skim perumahan yang ditawarkan ni biasanya kita akan dapat 100% financing. Jadi tak perlulah kita pening kepala lah nak fikirkan nak cari deposit kan. Biasa kalau orang punya alasan satu-satunya antaranya itulah kan, tak cukup deposit, tak cukup nak bayar legal fee sebenarnya. Dan untuk makluman semua juga, sekarang ni kerajaan masih lagi menawarkan, dia dah sambung lagi dia punya kempen HOC, iaitu House Ownership Campaign, yang mana kalau melalui HOC ni pun, kalau saudara mara saudara dan saudari tak gunakan skim perumahan pertama ni pun masih lagi boleh berpeluang untuk dapat 100% financing, sebab melalui HOC ni kerajaan wajibkan untuk pihak developer yang participate dalam kempen ni untuk bagi minimum 10% discount. So maknanya kita tak perlu nak keluarkan deposit. Dan di samping itu juga dah lah dapat 10% tu, kerajaan juga berikan pengecualian untuk kita daripada bayar legal fee dan juga stamp duty. So banyaklah manfaat yang kita dapat grab dengan tawaran yang kerajaan tawarkan kepada kita lah. Apa lagi tuan-tuan dan puan, bolehlah grab peluang ni. Kita ada 2 skim tadi Cik Hafiz And then yang ketiga, kalau kita lihat harga rumah memang semakin hari semakin meningkat. So walaupun dalam jangka masa pendek mungkin adalah sedikit turun naik dia kan, tapi bukti dia kalau kita lihat melalui data, ini data 30 tahun yang lepas So kalau siapa yang beli rumah tahun 1990, 30 tahun selepas tu, maknanya sekarang lah, secara puratanya orang yang beli rumah ni akan dapat sekurang-kurangnya 450% kenaikan daripada sejak dia beli. So kalau ikut purata lebih kurang 15% setahun lah. Ini minimum
Dan ada juga orang yang beli dapat lebih daripada 450% ni lah. So kadar purata tu sendiri dah membuktikan yang pelaburan hartanah ni ialah pelaburan yang boleh kita katakan selamat lah untuk jangka masa panjang. Okey. Kemudian yang keempatnya, seperti mana yang kita tahu, kenaikan gaji ni tak secepat kenaikan harga rumah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, gaji permulaan untuk fresh graduate pada zaman sekarang ni, zaman lepas COVID ni, sebenarnya tak jauh beza dengan gaji yang saya dapat masa mula kerja 10 tahun dulu. Bayangkan. Sebab saya bermula pada tahun 2011, kerjaya pertama saya bersama RHB Islamik masa tu. Gaji permulaan saya pada masa tu sekitar 2,500 lah. Di Kuala Lumpur pada masa tu. Dan mengejutkan bila saya tanya rakan-rakan adik-adik yang bekerja di bank, maknanya sektor yang sama lah. Gaji permulaan mereka lebih kurang sama je dengan gaji yang saya dapat 10 tahun dulu. Walhal kos sara hidup yang perlu kita tanggung pada hari ini jauh beza dengan kos sara hidup 10 tahun dulu. So lebih tinggi. So kat situ kita dah nampak lah terbukti yang kenaikan gaji di Malaysia ni lebih lambat daripada kenaikan hartanah. Kalau 10 tahun dulu mungkin untuk rumah pertama tu kita boleh beli harga 150-200 ribu. Tapi sekarang kalau di KL, di Selangor ni, paling minimum untuk rumah baru yang ditawarkan sekitar 250 hingga 300 ribu. Mahal juga Cik Hafiz. Itu untuk kalau kita nak beli rumah yang under construction lah. Itu, dan 300 ribu tu pun setelah projek yang maknanya yang ditawarkan oleh kerajaan lah, mulai rumah Selangorku, rumah WIP dan sebagainya. So kita nampak orang yang baru nak mula career, baru nak mula kerja sekarang, tapi kalau nak beli rumah dia dah terpaksa bayar harga yang berganda lah. Walhal gaji permulaan dia sama je macam 10 tahun dulu. Jadi betul. kesian. Memang kesian. Itu kalau Cik Hafiz, kalau berkaitan dengan loan, dengan gaji, adakah ada akan efek kepada loan berapa banyak kita pinjam? Of course lah. Sebab setiap tangga gaji tu dia ada kelayakan maksimum yang bank boleh berikan lah. Secara puratanya kalau untuk mereka yang bergaji 3,000 ke bawah, bank hanya akan ambil maksimum 50% je DSR. Maksudnya dia punya debt service ratio maknanya kelayakan tu dia akan kira 50% je daripada gaji dia untuk pembiayaan rumah. So kalau lagi tinggi gaji tu, lagi tinggilah kelayakan dia. So kalau untuk 4,000 hingga 5,000, maksimum dia lebih kurang 60%. Dan kalau 5,000 ke atas tu, dia punya DSR maksimum lebih kurang 70% lah. Okay, dan seterusnya yang kelima. Sebab yang kelima bagi saya, kalau sesiapa saja yang ada rumah ni kan, so bila mana kita beli rumah, kan kita bank biasanya dia akan wajibkan lah untuk kita ambil takaful sama ada MRTT ataupun MLTT lah. So bila mana kita ada perlindungan takaful ni, secara automatik kalau kita beli rumah tu dan kita meninggal dunia, rumah itu akan jadi rumah yang percuma lah untuk waris kita, sama ada isteri, anak-anak ataupun ahli keluarga kita lah. Jadi ini satu benda yang perlu kita rancang lah. At least sekurang-kurangnya kalau kita sebagai ketua keluarga ni dah tak ada di dunia ni kan, jadi anak-anak dan isteri kita ada tempat berlindung dan tak perlu mereka nak pening kepala lah fikir nak cari rumah sewa dan sebagainya. Untuk bayar sambung dan sebagainya Yang ni kita canah betul. Sebab
insurans rumah pun memainkan peranan yang penting. Sebab apa? Bila berlaku kematian akan efek lah kepada waris-waris. Dan kita nak sama ada nak suruh waris bayar ataupun melalui insurans ni lah. Betul. So kalau ada perlindungan macam ni lebih mudah lah daripada kita nak membebankan waris kita kan untuk sambung bayar. Okay, kemudian yang keenam, bila mana kita ada rumah ni, secara automatik sebenarnya dia menjadi simpanan paksa lah. Sebab setiap kali kita bayar ansuran bulanan tu, bank dia akan pecahkan kepada dua kan. Satu, bahagian prinsipal ataupun pokok. Yang kedua, bahagian profit ataupun keuntungan bank lah. Jadi berbanding kalau kita simpan di dalam ASB, tabung haji sebagainya, mungkin untuk orang yang ada disiplin tak ada masalah. Tapi kalau orang yang kurang disiplin kan, simpan sebulan dua keluar balik kan, jadi bocor kan. Asyik bocor je simpanan tu. Tapi bila mana kita dah beli rumah ni, nak tak nak kita kena bayar setiap bulan. Jadi lebih mudah lah untuk kita menyimpan berbanding dengan kalau kita simpan cash. Dia akan jadi yang kita lebih berdisiplin lah, Cik Hafiz kan. Ya, betul. Bila ada cara macam ni. Sebab apa nak kita nak tak nak kena juga. Kalau tak memang bocor lah kan. And then yang ketujuh, rumah ni juga boleh jadi dana persaraan dan pendidikan anak-anak kita lah. So especially kalau untuk orang yang suka melabur dan hartanah, so apa yang mereka nak sebenarnya ialah kalau setelah mereka bersara, hasil sewaan tu dah cukup untuk mereka bersara lah. Jadi tak perlu nak fikir nak bekerja selepas bersara dan sebagainya kan. Dan secara generalnya jaranglah sewa rumah ni turun kan. So walaupun masa bersara nanti mungkin kita punya kos sara hidup tu akan meningkat, tapi dalam masa yang sama kadar sewaan tu pun akan meningkat saban tahun kan. Jadi sebab itulah kebanyakan orang yang ada mindset melabur ni, mereka akan nak tak nak dia akan ada sebahagian pelaburan ni di dalam hartanah sebab dia dapat passive income yang stabil lah berbanding dengan pelaburan-pelaburan lain. So kalau kita nak simpan untuk dana pendidikan anak-anak pun dalam tempoh 10 tahun tu pun dah cukup. Maknanya kalau kita beli sebiji rumah, simpan selama 10 tahun, so selepas 10 tahun tu dah boleh jual untuk kita bayar yuran pengajian dan pendidikan anak kita lah. Terutamanya di peringkat pengajian tinggi dan sebagainya. Jadi ada alternatif lain lah. Kalau dulu mungkin macam saya terpaksa ambil PTPTN kan. Tak tahu Asal Hisham kena ambil PTPTN tak? Ambil. Ambil. Kita tak salahkan mak ayah kita kan, bukan. Cuma bila kita ni dah ada pendidikan, so seboleh-bolehnya kita dari sekarang kita rancang untuk anak kita. Dapat persiapan kan. So tak naklah kalau kita dulu kena ambil PTPTN, kita pun fikir tak apalah anak-anak aku nanti ambil PTPTN jugalah. Pandai-pandai dia lah hidup kan. Tak boleh. Sebab mak ayah dulu dia orang ialah especially macam kita orang kampung kan. Dan tahap pendidikan tu sebab itulah kita ni belajar supaya kita dapat perbaiki tahap kehidupan kita lah. So bila mana mak ayah kita dah hantar kita ke universiti, belajar elok-elok, dapat pekerjaan yang baik, so sepatutnya kita ada kemampuan dan kelebihan dari segi ilmu, dari segi career kita dan sebagainya, untuk kita buat persediaan yang lebih baik lah untuk anak-anak kita, insyaAllah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, banyak juga manfaat yang telah dikongsikan oleh Encik Hafiz. Okey, kepada tuan-tuan yang ingin dapatkan nasihat atau pandangan berkaitan dengan hartanah, ni kat sini ada sertakan sekali nombor telefon Encik Hafiz. Mana tahu nak tahu tentang sedikit bagaimana kita nak beli tanah, apa yang kita perlu lakukan untuk beli tanah, daripada segi kewangan kita, daripada segi perlindungan, dari segi
pelaburan untuk masa depan, apa yang perlu kita lakukan. Okey. Okey. Alright. Okey, itu saja. Okey, banyak tadi manfaat yang telah dikongsikan oleh Encik Hafiz sendiri berkaitan dengan mengapa tujuh sebab mengapa kita perlu memiliki hartanah daripada segi kewangannya, daripada segi pelaburannya pada masa akan datang memang sangat perlulah, sangat penting daripada sebab harga tanah bukan makin turun tapi harga tanah semakin hari makin naik. Setiap tahun ada nilaian tanah hampir mencecah lah, naik kenaikan berpuluh-puluh ribu sehingga ratus ribu pun ada, sehingga seekar pun ada yang ratus ribu, mahal, sekaki tanah ada berapa dan sebagainya lah. Okey, hari ini kita akan tadi Cik Hafiz dah sharekan mengapa kita perlu memiliki hartanah. Okey, daripada segi konteksnya lah. Okey, macam mana kita tahu bila kita nak beli rumah, okey, kebanyakan orang ada yang beli rumah satu nama. Cik Hafiz beli rumah satu nama, buat loan satu nama. Okey, ada juga situasi yang berlaku apabila kami beruruskan bila tengok rumah tu ada dua penama. Yang satu penama dah meninggal, seorang penama, dan kat sini boleh tak Cik Hafiz terangkan mengenai status penama rumah? Adakah penama rumah akan dapat rumah tersebut sekiranya pemilik meninggal dunia? Okay, Syam. So basically ini kalau case di mana rumah tu joint loan lah kan? Ya, joint loan. Dia kebanyakan dua lah, paling tinggi dua lah. Sebab apa? So bila mana Okay, so bila mana rumah tu ada dua nama, contoh katakanlah rumah harga 600,000 kan. So bila buat dua nama, maknanya suami isteri buat joint financing ataupun joint loan. So rumah yang berharga 600,000 tu dia akan terbagi kepada dua bahagian lah. Yang mana 50% adalah bahagian suami dan 50% pula bahagian isteri. So bila mana suami meninggal, betul 50% yang bahagian suami tu akan dibayar oleh pihak takaful. Tapi yang 50% lagi pula perlu dibayar oleh isteri lah. Sebab itulah kalau mana-mana kawan saya minta pendapat ke apa, sebaik-baiknya saya tak galakkan lah untuk mereka buat joint loan ni, sebab dia berisiko kepada salah seorang, bila mana terutamanya bila kedua-duanya ialah pasangan yang bekerja lah. So maknanya dia beli rumah tu ikut kemampuan kedua-dua suami isteri. Tapi bila mana suami ataupun isteri meninggal, dia dah hilang sebahagian dari pendapatan tu. So macam mana orang yang tinggal tu nak terus bayar? Jadi itu satu isu nak bayar ansuran bulanan yang baki 50%. Kemudian isu yang kedua pula, kita kena ingat bila mana bahagian si suami yang meninggal tadi tu 50% tu, bila mana tak ada apa-apa wasiat ataupun hibah, dia akan jadi harta pusaka. Benda ni memang terjadi kepada kawan saya sendiri. Dia ada pengalaman yang mana kawan sendiri. Memang kesian. Yang mana suami dia meninggal, mak ayah mertua dia tuntut hak mereka untuk bahagian yang 50% lagi. Dan si isteri pula separuh. Yelah, kalau yang bekerja tak apa. Kalau yang tak bekerja tu, mana nak cari duit nak bayar 50% yang bahagian 50% yang nak difaraidkan. Jadi solution dia lah yang saya nampak, kalau suami dan isteri ni buat joint loan ataupun joint financing, yang pertamanya yang saya nampak mereka kena buat hibah bersyarat lah. Saya rasa Tuan Hisham lebih tahulah daripada saya. Saya dengar-dengar dia, tapi itu yang kena dikerjakan. Kalau fikir balik, Cik Hafiz, kalau kita tak buat perancangan, kita fikir baliklah. Okey, bahagian kita 50% untuk suami. Okey, bahagian isteri pula 50%.
bagaimana pula macam suami meninggal, takkan rumah tu nak dibelah dua, nak bagi dekat waris-waris yang lain. Itu yang kadang-kadang si isteri ni dia terpaksa bayar bahagian suami kepada waris-waris yang lain. And then dia pun terpaksa teruskan pembayaran disebabkan 50% tu bayaran loan untuk dia. Dia kena teruskan. So banyak komitmen lah yang dia perlu bayar untuk itu kalau dia ada duit. Itu ada duit kalau bekerja. Kalau tak bekerja silap-silap. Kalau tak ada duit terpaksa jual pula. So, banyak berlaku. Ya, kesian. Cik Hafiz. So selain daripada hibah berjaga, alternatif juga boleh lah kalau suami tahu dah rumah tu joint loan kan. Dia kena ambil satu lagi takaful untuk hibah yang khusus untuk isteri dia. Dan pastikan jumlah pampasan tu cukup lah untuk bayar hutang-hutang dia yang ada kan. Jadi kita ni bukannya nak sedap berhutang je, tapi kena ada tanggungjawab untuk pastikan ada perlindungan yang cukup untuk isteri dan anak-anak kita bila mana kita meninggal dunia lah. Sebab tu takaful ni penting untuk kita ambil dan jangan fikir apa yang kita dapat. Sebab setengah orang dia fikir bayar takaful tu dia fikir apa yang aku dapat kan, bayar setiap bulan tak dapat apa-apa pun. Tapi itulah tujuan takaful. Memang manfaat dia tu kita tak nampak selagi mana tak berlaku kejadian buruk kan. Betul Cik Hafiz. Tapi bila dengar takaful, diorang agak macam ringgit benda tu macam apa benda ni perlu ke aku bayar. Dan kita jarang ditekankan tentang kepentingan. Sebenarnya kalau kita lihat, ni bukanlah resis tapi hakikat. Kalau kita lihat di kalangan masyarakat Cina, kenapa sebahagian mereka walaupun asalnya keluarga susah, tapi anak-anak mereka senang. Salah satunya kesedaran mereka untuk ada insurans. So bila mak ayah mereka meninggal, anak-anak ni automatik jadi kaya sebab pampasan insurans. So dari situlah juga salah satu mengapa mereka ada kesinambungan lah. Maksudnya bila mak ayah meninggal tu, anak-anak dapat pampasan, boleh sambung belajar, boleh buka perniagaan dan sebagainya. So benda ni benda yang nampak remeh tapi sangat penting dan kurang kesedaran lah di kalangan masyarakat kita. Banyak kurang kesedaran lah. Yang saya nampak sini memang kesedaran mengenai tentang kepentingan takaful tu sangat tipis lah dalam masyarakat kita. Especially lagi satu orang Melayu tu lah. Lagi satu kalau kes yang rumah ada joint ni kan, si isteri boleh juga nak buat tuntutan atas pencarian. Cuma isu dia kos lah. Kos nak turun naik mahkamah tu kan. So bayangkanlah kalau dah kehilangan suami, kemudian simpanan pun tak banyak. Jadi nak keluarkan kos 5,000, 10,000 untuk buka fail je pun, mana waris nak cari kalau suami tak sediakan hibah yang mencukupi kan. Banyak tu. Kalau nak katakan bila nak melibatkan kos untuk carian, untuk atas pencarian memang melibatkan kos yang banyak. Okey Cik Hafiz, kita beralih pula kepada soalan yang kedua. Ni berkaitan dengan tadi Cik Hafiz ada cerita tentang perlindungan, perlindungan insurans dan sebagainya. Tapi macam kita dengar, kita selalu dengar, biasanya kita dengar berkaitan dengan insurans ni MRTA, MRTT, MLTT. Okey, kat sini macam kita nak tahulah, penonton-penonton kat sana pun kita nak tahu juga apa perbezaan antara MRTA, MRTT dan MLTT dan pro and con lah. Boleh Cik Hafiz boleh ceritakan secara overall lah, maknanya style tak sedalam lah. InsyaAllah. Okay, basically kalau MRTA ni yang konvensional maksudnya tidak Islamik lah. So kalau saya hanya sarankan sama ada MRTT ataupun MLTT lah. MRTT ialah Mortgage Reducing Term Takaful dan MLTT ialah Mortgage Level Term Takaful.
So perbezaan utama dia antaranya kalau dari segi harga lah. Dari segi harga ataupun premium yang perlu kita bayar, biasanya MRTT dia punya bayaran lebih rendah lah berbanding dengan MLTT. Itu yang pertamanya. Kemudian yang keduanya, cara bayaran dia pula, MRTT biasanya kita akan bayar lump sum lah. Maksudnya kalau tempoh pembiayaan tu 35 tahun, kita akan bayar lump sum harga premium tersebut untuk 35 tahun. Dan biasanya bank akan masukkan dalam pembiayaan lah. Sebab tu kebanyakan orang dia memang akan ambil option MRTT lah berbanding dengan MLTT. Kemudian yang untuk MLTT pula, dia punya cara bayarannya sama ada bulanan, suku tahunan ataupun setengah tahun ataupun secara tahunan lah. Jadi untuk MRTT ada pembiayaan bank, tapi untuk MLTT kebiasaannya tak ada lah. Cuma saya dengar sekarang certain bank dia dah mula bagi pembiayaan untuk MLTT. Cuma dia buat bayaran lump sum jugalah. So kalau dulu hanya MRTT je yang bank bagi financing, maksudnya masukkan dalam jumlah pembiayaan rumah. Sekarang bank pun dah start bagi pembiayaan untuk MLTT lah secara lump sum. Kemudian dari segi tujuan polisi juga, kalau kita lihat yang MRTT ni dia hanya untuk perlindungan saja. Maksudnya kalau si peminjam mati, meninggal dunia, so bank dia akan bayar terus hutang yang ada lah. Takaful, silap. Takaful akan bayar terus baki hutang yang ada. Tapi untuk MLTT pula, dia gabungan antara simpanan dan juga perlindungan lah. So maksudnya kalau setelah 35 tahun kita bayar MLTT tu, mungkin di hujung tempoh tu akan ada nilai simpanan lah, ataupun masa kita meninggal tu kita akan dapat papasan dan nilai simpanan. Kemudian dari sudut pindah milik pula, MRTT ni kita tak boleh pindah milik lah. So kalau untuk MLTT, kita boleh pindah milik, apa yang kita bayar tu kita boleh buat pindah milik. Kemudian daripada sudut perlindungan pula, kalau kita beli rumah yang harga RM600,000, katakanlah pembiayaan kita RM550,000 kan. So untuk MRTT dia setiap tahun dia akan berkurangan perlindungan tu. Sebab tu dia panggil mortgage reducing term takaful. So kalau setelah 20 tahun, katakanlah kita punya baki hutang tu 300,000 daripada 550,000. So itulah jumlah yang pihak takaful akan bayarlah kepada kepada bank untuk langsaikan hutang tersebut. Tapi kalau MLTT, kalau katakanlah saya beli rumah RM600,000 dan saya ambil perlindungan RM600,000 dan tahun ke-20 saya meninggal dunia, katakan. So bank syarikat takaful dia akan bayar ikut jumlah perlindungan saya ambil. Maknanya dia akan bagi RM600,000 tu so kepada waris, kepada penama. So penama akan langsaikan hutang dengan bank dan bakinya tu akan sama ada dihibahkan atau difaraikan lah. Biasanya orang akan buat terus hibah terus kan. Dia buat itu kelebihan simpanan MLTT lah. Dan juga simpanan ada. So walaupun bayar lebih tapi dia ada kelebihan lah. Ada tujuan, ada sebab kenapa kena bayar lebih tu. Banyak benefit dia, kebanyakan kita dengar tahu je MRTT ambil apa MRTT, tapi tak tahu pun apa fungsi insurans rumah tersebut. Diorang pakai pukal je, masa beli rumah main beli dia kebanyakan lah. Lagi satu kalau MRTT ni bila kita refinance dia terbatal, maksudnya kita refinance dengan bank lain katakan kan. So kita kena ambil lagi MRTT yang lain dengan bank lain. Tapi kalau MLTT ni kita boleh transfer je. So lagi kalau kat situ nampak lagi jimat lah, lagi mudah lah urusan kan. Tak adalah setiap kali kita nak refinance kita kena ambil lagi takaful yang baru.
So sebenarnya dia terpulang kepada keperluan kita lah. So kalau dari sudut pro and con macam yang saya sebut tadi lah. Kalau kita memang jenis nak beli rumah tu untuk duduk, tak ada niat nak refinance ke, nak jual ke apa ke. So mungkin yang terbaik ialah MRTT lah, sebab bayar sekali je dan premium dia lebih rendah. Tapi kalau kita ni mungkin pelabur ke ataupun yang pelabur lah utamanya kan, yang beli mungkin 5 tahun, 10 tahun nak jual, so lebih baik kita bersiap sedia dengan ambil MLTT lah. So bila mana kita jual rumah tu, takaful tu kita masih boleh, takaful MLTT tu kita masih boleh gunakan untuk rumah yang lain. Boleh sambung kan? Jadi Boleh pindah lagi dia boleh sambung, boleh pindah. Jadi tak burn lah. Baik. Kira-kiranya apa, memang ada setiap insurans dia ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Mana kita tahu MRTT ni biasa kita dengar untuk ambil rumah dan sebagainya. Okey, Cik Hafiz. Isyam mute, Isyam. Termute. Oh, okey. Maaf saya. Okey. Saya tak rasa dari masa saya dah tekan. Okey, Cik Hafiz. Tadi banyak kelebihan lah apabila kita bila beli rumah, kita insurans, dan banyak kelebihan dia juga. Setiap insurans dia ada kelebihan dan kekurangannya. Macam MRT dia bayar langsam sekali arung. Kalau MLTT pula dia bayar memang bulanan tapi dia ada takaful. Maknanya kalau kita jual rumah lama, beli rumah baru, kita boleh sambung ke rumah baru, betul tak? Betul Cik Hafiz? Okey, Cik Hafiz. Kita teruskan kepada persoalan yang kedua, persoalan yang seterusnya lah berkenaan ni. Okey, yang ni saya nak highlightkan lah. Okey, apa yang berlaku sekiranya rumah yang dibeli tiada insurans? Siapa yang perlu teruskan untuk pembayaran rumah tersebut jika berlaku kematian? Ini banyak kita nak highlightkan benda ni. Tadi kita dah cerita pasal insurans, MLTT dan kelebihannya. Ini pula kalau tak ambil macam mana pula? Macam mana kita nak bayar ni? Suami meninggal, isteri tak kerja pula dan sebagainya lah. Banyak situasi yang mungkin boleh Cik Hafiz ceritakan. Okey, ini kalau biasanya sebab bila kita ambil pembiayaan ataupun pinjaman bank, terutama biasanya bank memang dia akan wajibkan untuk kita ambil insurans ataupun takaful. Cuma isu yang terjadi macam ni kebiasaannya sebab si peminjam dia ambil takaful yang paling pendek untuk jimat. Ini kesilapan yang selalu berlaku. Katakanlah dia ambil pembiayaan 35 tahun. Tapi sebab dia nak jimat, kan, dia ambil MRTT tu hanya untuk 15 tahun. Dan ditakdirkan Allah, dia mati setelah rumah tu dibayar selama 20 tahun katakan. So kadang-kadang kalau yang teringat, tak apalah. Yang tahu dia punya takaful tu dah expired, mungkin dia akan renew. Setelah 15 tahun kan, sebab dia akan renew. Tapi yang kebanyakan orang memang takkan ingat lah benda ni. Kebanyakan orang sebab dari awal pun bila mana dia ambil 15 tahun tu pun dengan niat nak berjimat tu sebab dia tak ada kesedaran. Sebab bagi dia macam takaful ni bukanlah benda yang penting. Kan, yang penting selagi aku hidup aku bayar. Macam tu. Tapi apa yang terjadi macam inilah, bila mana dia meninggal setelah takaful ataupun insurans tersebut luput atau expired, jadi apa pula yang perlu dilakukan oleh waris setelah kematian si peminjam. Jadi kalau bab warisan harta ni, selalu untuk harta tu orang nak tuntut. Tapi untuk tanggungjawab tu tak semua orang nak ambil. Itu masalah dia. Tak berani, takut. Tapi bila sebut pasal harta, masing-masing nak tuntut. Bila cerita pasal amanah, tanggungjawab untuk menguruskan harta tu, masing-masing surrender tarik diri. So kalau tanya siapa yang perlu teruskan bayaran rumah tersebut,
bagi saya kalau siapa yang menuntut harta, dia lah yang kena meneruskan pembayaran rumah tersebut. Tak boleh. Dan tapi berlaku juga kes-kes pelik kan, macam yang berlaku kepada kawan saya sendiri, yang mana waris-waris yang lain tak nak bayar baki hutang rumah sebab rumah tu tak ada insurans kan, tak ada perlindungan. Tapi bila mana dia dah bayar, si pemegang amanah pula tak nak bagi kerjasama untuk agihkan bahagian rumah tersebut. Jadi isu-isu macam ni memang berlaku lah dalam Banyak masyarakat yang kita. berlaku lah. So Mungkin bila mana kita dengar aset yang terbeku kan sampai 70 bilion, terbuku tak pelik. 70 bilion. Sekarang ni laporan yang kami dapat lah, laporan daripada kita sendiri yang mengatakan itu 70 bilion tu mungkin 3-4 tahun lepas. Tapi yang sekarang ni dah 90 bilion aset terbeku yang tidak diuruskan oleh waris. Dan hampir 90% daripada jumlah itu adalah berbangsa Melayu, orang Islam kita. Yalah, sebab tak ada kesedaran. Itulah kesedaran. Ya. Kurangnya kesedaran mengenai ini. Sebab apa dia anggap tak perlu pun nak uruskan harta. Biar je lah macam tu. Tapi dia tak fikir masa yang mendatang. Sebab makin masa yang mendatang akan melibatkan waris yang ramai. Bila melibatkan waris ramai, pembagian harta mungkin akan menjadi lebih sukar lah. Lebih sukar dan banyaklah ada yang pegang amanah, ada yang tak pegang amanah. Dan berlakulah dalam situasi masyarakat kita pada hari ini. Okey, Cik Hafiz. Sorry, saya punya internet kadang-kadang slow sikit minta maaf. Okey, tahu Cik Hafiz. Boleh ulas lagi Cik Hafiz? Boleh? Okey, kalau kita lihatlah untuk isu rumah tak ada insurans ni kan. So, firstly pemegang amanah lah kena ambil tanggungjawab untuk uruskan harta-harta si mati. Dan yang pertamanya yang dia kena buat, kena langsaikan hutang lah. Kena langsaikan hutang yang ada. So sama ada itu kewajipan tu. Sama ada melalui duit KWSP ke ataupun duit takaful yang ditinggalkan. So menjadi kewajipan untuk si pemegang amanah langsaikan hutang-hutang yang ada sebelum mereka nak bahagikan harta lah. Jadi kalau harta yang ada tu memang cukup untuk langsaikan hutang, maksudnya itu sajalah yang mereka dapat tunaikan. Tak adalah pembahagian harta tu. Yang penting apa, hutang arwah dilangsaikan lah. Sebab apa, harta yang ditinggalkan oleh arwah ni bukan untuk kegunaan waris sepenuhnya. Kita kena kira daripada sudut hutang lah. Yang mana kita ada hutang, kita kena langsaikan dulu. Baki daripada balance daripada langsaikan hutang tu barulah diagihkan kepada waris. Banyak masyarakat kita ni hutang dia tak ambil kira dah. Dia tak tanya pun arwah, tak cari pun arwahnya ada hutang mana, tak ada. Dia pakai tarah je ambil harta. Itulah sebab tu penting kan ada kesedaran lah di kalangan orang kita. Sebab zaman sekarang ni apa-apa hutang pun kebanyakannya dah ada perlindungan takaful untuk lunaskan hutang sekiranya kita mati. Untuk pembiayaan kereta pun dah ada, untuk pembiayaan peribadi pun ada. So kalau rumah yang untuk 35 tahun tu lagilah wajib untuk kita ambil takaful. So kalau bab perlindungan ni kita jangan berkompromi dan orang kata jangan kedekut lah. Jimat lah. Jangan kedekut. Jangan kedekut. Okey Cik Hafiz. Okey, tadi kita dah bercerita pasal berkenaan dengan isu-isu yang berlaku lah. Maknanya bila seorang tu tak ambil insurans, apa yang akan berlaku pada warisnya, mungkin waris kena bayar dan sebagainya kan. Sebab apa, dalam konteks bila nak beli rumah ni, satu yang kita perlu adalah daripada segi kewangan. Daripada segi kewangan kita lah, berapa rumah yang kita patut dapat, aset yang macam mana, berapa lulus dan sebagainya. Kat situ kita dapat tahulah berapa pentingnya bila kita buat bila kita buat persediaan awal berkenaan dengan hutang lah. Sebab hutang ni ialah kita kena bayar juga.
walau macam mana pun kita kena bayar juga. Walaupun kita dah meninggal, tu tanggungjawab waris-waris kita lah untuk selesaikan hutang. Okey Cik Hafiz, seterusnya kita akan berbincang tentang tips ataupun panduan lah untuk membeli hartanah, emas, saham dan sebagainya. Sebab apa, ramai di antara kita ni bila nak invest sesuatu dia main masuk je, macam contohlah invest emas, tapi dia tak tahu dia tak study berkaitan dengan emas tu macam mana, jual beli dan bagaimana. Selain itu berkenaan dengan saham, apa yang dia patut dapat, apa sebab yelah bila kita dah terjumus dalam bidang apa, pelaburan hartanah, emas dan sebagainya, mungkin sedikit akan mengalami kerugian. Kerugian tu kebanyakan orang kalau investor, kebanyakan diorang tak nak tanggung kerugian, tapi diorang nak keuntungan. Okey, kat sini boleh tak Cik Hafiz boleh sharekan tip berkenaan dengan membeli emas, saham dan hartanah, sebab ini ada antara topik yang penting sebab melibatkan harta juga. Okey, insyaAllah. Okey, so secara asasnya lah bagi saya, sebelum kita nak melabur dalam mana-mana instrumen sekalipun, kita kena selesaikan 3 basic ni. Yang pertamanya ialah simpanan. So kalau kita tak ada simpanan yang mencukupi, yang mana kalau tanya kebanyakan financial advisor pun, mereka akan sarankan sama ada minimum 3 bulan gaji ataupun 6 bulan kos perbelanjaan bulanan kita lah. Jadi sebelum kita nak melabur, kita kena tanya diri kita dulu, adakah simpanan asas ni kita dah settle ke belum? Jadi kalau nak menyimpan pun susah, kena sedar diri lah, maknanya kena disiplinkan diri kita untuk belajar menyimpan dulu sebelum kita nak melabur. Sebab mana-mana orang yang gagal untuk menyimpan, kebanyakannya memang akan gagal dalam pelaburan. Sebab dia tak ada disiplin tu. Dalam bab kewangan ni, disiplin tu sangat penting lah untuk kita konsisten dengan apa yang kita buat. Kemudian yang keduanya, sebelum nak melabur, kita tanya diri kita dulu, adakah perlindungan takaful ataupun insurans yang kita ada sekarang ni dah cukup ke belum? So tak guna kalau kita nak melabur saham ke, melabur emas ke, tapi bila mana terjadi bencana kepada diri kita, kita tak ada perlindungan, sebarang perlindungan, terjejas kan sebab hilang punca pendapatan. Jadi tak menepati tujuan kita melabur lah. Melabur ni untuk kita tingkatkan kekayaan, tapi dalam masa yang sama, kalau tak ada perlindungan daripada takaful ataupun insurans, dengan sekelip mata je kita boleh jadi jatuh miskin. Boleh lebur gitu Lebur terus. Jadi apa yang kita laburkan tu pun mungkin kalau kita accident, kita terpaksa guna untuk perubatan. Ataupun kalau kita meninggal, pelaburan tu digunakan untuk membayar hutang, bukannya untuk kesenangan waris-waris kita. Betul. Kemudian yang ketiganya ilmu lah. So ini kalau kita dulu pun nak mula bekerja pun kita kena belajar 3-4 tahun kan di universiti. Takkanlah nak jadi kaya tak perlu nak belajar. Jadi untuk kita nak melabur ni, nak tak nak kita memang kena cari guru, kena cari mentor ataupun dan kena bernetworking, kena bersosial dengan orang-orang yang ada pengalaman dalam pelaburan. Orang yang hebat lah kira. Ya, macam saya. Tapi setengah-setengah belajar dengan orang. Setengah orang, setengah investor, dia dah tak nak, dia tak tahu dah pasal apa nak berlaku pun. Yang dia tahu dia untung, and then dia serahkan pada orang tengah, broker lah. And then broker ni yang jalankan tanggungjawab untuk dapatkan keuntungan. Okay. Betul tak? Dalam pelaburan ni dia ada 2 pilihan lah. Sama ada kita ni nak jadi pelabur yang pasif, maksudnya kita letak duit tapi kita tak nak buat apa-apa. Maknanya sama ada orang uruskan ke ataupun syarikat uruskan ke. Dan yang keduanya pilihannya kita jadi pelabur yang aktif lah. Maksudnya kita terlibat dalam buat keputusan apa nak beli, bila nak beli dan sebagainya. Jadi
kalau kita nak jadi pelabur yang pasif, betul. Kita mungkin tak perlukan banyak ilmu lah. Tapi kita kena manage kita punya expectation tu bersesuaian dengan apa yang kita pilih lah. Kalau kita nak jadi pelabur yang pasif, janganlah expect 30-40% setahun. Mungkin boleh capai, tapi setiap tahun nak capai 30% tu bukan yang mudah. Kena tolak dulu commission broker tu dulu. Kalau nak invest kat unit amanah sekalipun, dia ada turun naik dia. Tak boleh dia orang yang menjual pun tak berani nak jamin setiap tahun untung. Situ kat beza dia kat situlah. Maksudnya bila mana kita jadi pelabur pasif ni, memang kita perlukan usaha yang minimum, tapi dia punya keuntungan pun akan jadi minimum lah. Berbanding dengan orang yang aktif dalam pelaburan, maksudnya dia buat sendiri keputusan, dia cari ilmu sendiri, dia belajar sendiri. So hasil dia tu akan kebanyakannya akan lebih lah daripada orang yang melabur pasif. Jadi terpulang kepada kita punya pilihan lah. Sama ada kita ni memang jenis ada passion, ada minat dalam nak belajar pelaburan, ataupun memang kita just nak melabur tu sekadar untuk kita, orang kata, duit kita ni tak dimakan inflasi lah. Kan? Sebab setiap tahun nilai duit kita ni memang akan turun. So nak tak nak sebenarnya kita tak ada pilihan selain kita perlu melaburkan sebahagian daripada duit kita, bukannya hanya simpan semata-mata lah. Okay. Kalau beli rumah pula, ini 3 perkara yang saya belajar lah, perkara asas yang saya belajar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli rumah untuk duduk sendiri, 3 asas ni seboleh-bolehnya kita tepatilah, kita cari untuk elakkan kita daripada rugi. Okay. Yang pertamanya kita kena semak harga median rumah di kawasan tersebut. Contohnya kalau di Segamat, harga pertengahan di Segamat ialah katakanlah 200,000 rumah di sana kan. Boleh lah. Katakan. So kita jangan bayar rumah yang 30% lebih tinggi daripada harga median tu. Sebab apa? Sebab yang kedua, dia ada kaitan dengan sebab yang pertama, iaitu kita kena tahu kadar sewaan di rumah di kawasan tersebut. So katakanlah kat Segamat, dia punya kadar sewaan tu 1,500 kan. So kalau 1,500 untuk harga 300,000 tu dapat cover tak 70% daripada tempoh ansuran bulanan yang kita bayar. Jadi kita kena pastikan kadar sewaan, walaupun kita nak duduk sendiri, kita kena pastikan kadar sewaan rumah di kawasan tersebut boleh tampung sekurang-kurangnya 70% ataupun paling kuranglah 50% daripada jumlah ansuran bulanan yang kita bayar kat bank. Jadi kalau kita perlu berpindah sekalipun, tak adalah kita kena kata top up banyak sangat kan untuk kita sewakan. Kemudian yang ketiga, kalau kita nak beli rumah ni, kita kena tanya diri kita sendirilah. Adakah kita akan duduk di kawasan tersebut untuk tempoh yang lama? Sebab biasanya orang beli rumah ni dia ikut emosi. So kalau biasa pasangan muda kan, baru kahwin, terus nak beli rumah yang paling mahal. Excited. Excited nak beli rumah kodolok terus. Semedi terus. Tapi apa yang terjadi kebanyakan orang bila dah beli menyesal. Sebab apa? Katakanlah kerja sebagai guru kan. Beli rumah dah paling mahal lah. Tiba-tiba kena pindah. Bila kena pindah, terpaksa sewakan. Bila sewa, kena tanggung beribu-ribu setiap bulan nak bayar ansuran. Sebab apa? Sebab sewa murah. Itu akibatnya kalau bila mahal kita kalau mahal tak ada orang sewa. Betul. Sebab tu kalau rumah landed lah, terutamanya kan, jaranglah kita dunia sewa tu dapat cover penuh ansuran bulanan kan. So paling kurang dapat cover 70% pun
dah okey, sebab yang 30% yang kita bayar tu kita boleh anggap sebagai simpanan lah. Sebab kalau dalam pembiayaan rumah ni, biasanya kalau daripada 2,000 tu, daripada 2,000 yang kita bayar kat bank tu, dalam 30% hingga 40% tu ialah baki pokok yang kita bayar, principal. Baki lah. So kalau penyewa kita dapat tolong bayarkan interest ataupun profit pun dah cukup lah. Jadi kita tak rugi sebab aset tu memang akan jadi aset kita dan nilai dia insya-Allah akan naik kan dalam masa jangka panjang. So at least tiga kriteria tu kita kena kaji lah sebelum buat keputusan nak beli sebuah rumah. Itu sangat penting. Sebab apa kita melibatkan harta? Sebab harta ni aset emas, saham dan hartanah ni merupakan aset yang orang cakap yang sangat bernilai lah dan mempunyai apa tu tuan nak cakap, dia punya kepentingan dia lah dalam untuk pelaburan kita pada masa depan. Okey tuan, sebenarnya saya ada tertarik dengan satu komen ni daripada audiens kita lah yang menonton, daripada Ilah Faiz yang menyatakan anggaran berapa persen daripada pendapatan yang perlu kita spacekan untuk membeli rumah dan isi rumah. Risau pengeluaran belanja hanya tertumpu dalam satu bakul je. Anggaran lah, maknanya nak tahu spek berapa persen yang perlu ada daripada pendapatan untuk mendapatkan rumah. Okey, untuk kos bulanan yang perlu kita tanggung untuk beli rumah ni ataupun peratusan daripada pendapatan ni, yang sebaik-baiknya tidak melebihi 30% lah daripada jumlah pendapatan isi rumah. So kalau kita boleh beli rumah yang lebih rendah daripada jumlah pendapatan kita, lebih rendah daripada 30% lagi baiklah. Cuma bab beli rumah ni kita ada pilihan. Sama ada kita nak beli untuk melabur dahulu ataupun kita nak beli untuk terus duduk lah. Ini yang ramai orang tak nampak. Sebab apa? Sebab bila kita beli untuk pelaburan, beli rumah yang betul lah maksudnya, kita akan dapat orang kata passive income tambahan setiap bulan bila mana kita punya kadar sewaan tu lebih tinggi daripada kita punya ansuran bulanan dengan bank lah. Tapi bila mana kita dah beli rumah untuk duduk dahulu, kita akan stuck lah. Sebab kelayakan kita untuk beli rumah yang seterusnya untuk pelaburan tu dah tersangkut kan. So ramai orang kesilapan bukanlah kesilapan besar, maksudnya dia dari segi pilihan lah. Terutamanya bila kita ni muda lagi kan. Macam saya sebut tadi lah. Macam saya sebut tadi, kita beli rumah untuk duduk dahulu, belum tentu kita akan duduk di situ untuk selama-lamanya. So dia bergantung kepada kita sendiri. So kalau kita bertukar kerja dan sebagainya, kita dah terikat dengan rumah tu. Tapi kalau kita beli rumah untuk pelaburan dahulu, dalam masa yang sama kita menyewa, kita ada lebih banyak pilihan lah berbanding orang yang dah beli rumah untuk duduk terlebih dahulu. Terutamanya kalau lebih-lebih lagi kalau rumah yang pertama tu kita dah beli yang semaksimum yang mungkin, join loan pula dengan suami isteri, lagi susah untuk kita orang kata nak tambah pelaburan dia masa akan datang lah. Pilihan tu terhad. Kiranya macam kadar daripada jumlah pendapatan isi rumah tu kiranya mempengaruhi lah, mempengaruhi apa yang kita perlu dapat untuk pembelian rumah. Okey, macam kita tahu okey, sekejap Okey, sebab apa kita perlu buat sebab ramai di antara kita ni Tuan Nafis, banyak yang tak tahu apa yang perlu dilakukan, and then space gaji macam tadi Tuan cakap 30%, betul tak Tuan? 30% daripada jumlah pendapatan isi rumah
Syarat ke macam mana tu tuan? Syarat. Oh bukan. Biasanya kalau Itu untuk lulus. kalau tanya bank, kelayakan maksimum 50 hingga 70% daripada gaji. Cuma 30% tu bagi saya kadar yang peratusan yang selamat lah. Sebab kita bukannya nak beli rumah je. Kita ada komitmen lain kan. Pelindungan takaful, nak bayar yuran kereta lagi, Utilities dan pendidikan anak-anak sebagainya lagi. lah. So kalau Ya. gaji kita dah guna habis 70% untuk bayar rumah, so apa yang tinggal? Memang kita layak. Tapi layak tak semestinya mampu. Itu yang ramai orang tak tahu. Jadi kita jangan terjebak dengan orang kata red race lah, ataupun istilahnya berlumba-lumba untuk menunjuk-nunjuk dengan rakan sebaya kita kan. Itu satu perangkap sebenarnya dalam masyarakat kita. Bila mana setahun dua berkejaya, kita dah nak beli semua yang maksimum. Kereta Kita nak yang datang paling mahal, rumah nak yang paling datang besar. dah tanggung hutang banyak lah. Kiranya macam dari segi kemampuan kita dah telah menanggung daripada apa yang kita perlukan. Ya. Apa yang kita perlukan maknanya secara mencukupinya, tapi kita lebih beli daripada apa yang kita mampu. Maknanya lebih kepada kemauan lah. Macam ibaratnya macam kita menyeksa diri sendiri jugalah untuk kita dapat sesuatu. Okey tuan, okay, tadi berkaitan dengan harta kan, kita banyak bersembang tentang penama dan sebagainya, berkaitan dengan waris bila berlaku kematian dan sebagainya, apa yang perlu lakukan kalau seseorang itu tidak ambil insurans, apa yang perlu dipertanggungjawabkan. Sebab isu-isu ni banyak berlegar, banyak berlaku bila berlakunya kematian, kematian terhadap si mati tersebut lah, terhadap si pemilik tersebut. Macam saya selaku pegawai pusaka yang menguruskan pusaka, kebanyakan isu-isu macam ni banyak dibangkitkan oleh waris-waris sendirilah. Okey, apa pendapat tuan tentang perancangan harta? Ia adakah merupakan satu keperluan ataupun kehendak tuan? Okey. Of course lah, bagi sebagai seorang ketua keluarga, bagi saya perancangan harta ni memang satu keperluan lah, supaya kita dapat pastikan yang kebajikan waris kita, terutamanya anak dan isteri kita, terjagalah. Kemudian yang keduanya, kita nak elakkan daripada silaturahim antara ahli keluarga kita ni terputus disebabkan harta. Saya sedih kadang-kadang punca yang putus silaturahim ni kerana sebiji rumah je. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita kan, kerana sebiji rumah yang berharga 300-400 ribu, 4-5 orang adik-beradik bergaduh. Kadang-kadang yang berebut tu seorang je, tapi kerana dia seorang, semua orang bergaduh dengan dia lah. Jadi kita nak elakkan perkara ni daripada berlaku. So lebih baik sebagai ketua keluarga ataupun sebagai individu, kita rancang lebih awal lah. Macam saya sendiri pun kan, kita dah at least paling kurang lah dari sudut pelantikan penama tu, kita jelas siapa yang kita lantik sebagai pengurus harta kita setelah kita meninggal nanti. Jadi macam KWSP kan sekarang kita dah boleh sama ada nak menamakan ahli keluarga, dan tak silap saya kita dah boleh lantik Amanah Raya juga kan. Ya, betul. Tapi KWSP pun banyak juga yang salah faham tuan bila berkaitan dengan kita dah lantik penama, macam kita buat perancangan kita dah lantik penama, tapi penama tu ramai yang tak faham apa yang perlu ingat hak dia. Ingat hak dia seorang je. Sebab penama ni dikategorikan sebagai pentadbir. Dia betul. Kalau duit anggaran tu dalam 100,000, 100,000 tu bukan hak dia, dan dia perlu dibagikan kepada waris-waris yang lain lah, mengikut kaedah faraid ataupun pembagian sama rata terpulang daripada waris tu sendiri. Tapi kebanyakan masyarakat kita ni anggap bila dah lantik penama, owner tu sendirilah, mana pemilik tu sendiri, bila dia dah lantik penama kat KWSP, simpanan sebagainya, dia anggap dia dah selesai macam akan datang lah. Tetapi dia tak tahu yang akan datang tu mungkin
yang dilantikkan tu tidak menjalankan tanggungjawab dia yang baik, tidak menjalankan tanggungjawab dia yang sempurna lah untuk wadah-wadah yang lain. Sebab tu kita kena kenal dan kita kena tahu siapa yang kita lantik tu. Yang pertamanya, adakah orang yang kita lantik tu kita yakin amanah. Kemudian yang keduanya kita kena jelaskan kepada dia apa tanggungjawab dia. Bukan semua orang yang kita lantik tu dia ada ilmu, dia ada kefahaman. Sebab tu timbul salah faham. Dia ingat dia sebagai penama dia boleh ambil keseluruhan harta. Jadi ilmu dan kesedaran tu penting lah untuk kita tentukan siapa yang kita nak lantik kan. Jangan ambil hanya kerana semata-mata dia isteri kita, tapi kita tak bagi dia ilmu dan kesedaran terlebih dahulu. Masalah orang kita ni, bab harta ni orang kita malu nak sebut, malu nak bincang. Sebab bagi mereka takut orang kata tamak harta. Ya, betul. Tapi tamak harta tu berlaku biasanya setelah orang tu mati. Itu yang masalahnya. Jadi lebih baik kita bincang secara baik masa hidup kan, panggil waris-waris. At least kalau kita tak lantik golongan yang profesional macam ML Kafalah sekalipun, paling kurang lah sebaik-baiknya adalah apa orang kata perancangan yang teliti, makna kita lantik pihak ketiga kan. Tapi kalau paling orang kata paling kurang pun kita ada perbincangan di kalangan ahli keluarga, ada saksi dia, ada saksi hidup kan. Jadi jelas. Selepas tu kalau nak bergaduh pun at least dah si mati sebelum ni dah ada wasiat dia. Penting lah, memang sangat penting. Betul. Okey, bagi pendapat Tuan lah, Tuan Hafiz sendiri kan, bila dia patut buat? Adakah waktu awal-awal beli rumah tersebut dia dah buat penamaan nama, dah buat hibah ataupun wasiat dan sebagainya? Bila waktu yang sesuai? Adakah dalam tempoh 10 tahun dia rasa dia macam dah nak meninggal, macam dah tak sihat, baru nak buat perancangan, ataupun pada permulaannya? Bagi pendapat Cik Hafiz sendiri. Sebaik-baiknya kita rancang seawal yang mungkin lah kan. Sama juga macam orang yang ambil takaful, ramai orang yang sedar bila dia dah tak sihat, bila dia dah tak layak nak ambil takaful. So sama juga macam bab perancangan harta ni, bab wasiat, hibah dan sebagainya ni, kita kena lakukan semasa kita sihat lah, semasa kita dah memiliki harta tersebut. Jadi sebaik-baiknya buat seawal yang mungkin lah, elakkan daripada kita nak bertangguh. Sebab bab ajal ni kita tak boleh nak tahu kan. Walaupun contoh saya masih muda lagi, tapi saya pun tak pasti adakah esok saya masih hidup atau tidak kan. Tengah-tengah live malam ni kan, tak tahu esok dah dapat khabaran. So kena sentiasa bersedia lah. Kena sentiasa aware lah. Betul. So walaupun mungkin kalau macam saya cakap lah, walaupun tak ada perancangan yang orang kata khusus dengan pihak yang profesional macam MM Kafalah dan sebagainya, tapi at least kita ada orang kata wasiat ataupun amanat yang jelas lah kepada waris-waris kita. Betul. Banyak sebab apa kita mengenai perancangan harta ni, ramai yang ambil yang simple saja, yang ambil mudah, dia tak boleh bermendalam. Dia anggap ini adalah satu, yelah bagi kita macam kita dah tahu apa efek yang akan datang, apa kesan jika tidak buat perancangan. Mungkin kita anggap ini adalah satu keperluan. Maknanya dia keperluan yang kita patut ambil lah Cik Hafiz. Macam Cik Hafiz sendiri kan, berurusan dengan harta dan sebagainya, mungkin banyak juga situasi yang berlaku apabila seseorang itu tidak membuat perancangan. Bila tidak membuat perancangan seperti buat dokumentasi hibah tanah, hibah rumah, mungkin akan berlaku kecelaruan di kalangan waris. Siapa yang harus mentadbir harta, siapa yang akan terus memiliki harta ini selepas kematian arwah. Banyak begitu menjadi persoalan daripada masyarakat kita. Sebab apa yang
bagi saya sendirilah yang saya bagian pengurusan harta pusaka. Sebelum nak buat sebab saya urusan harta pusaka ni selepas kematian. Maknanya selepas kematian banyak yang macam isu lah. Maksudnya kalau kita buat daripada perancangan masih hidup, masa kita hidup, mungkin tidak akan menimbulkan selepas kematian tidak akan menimbulkan situasi yang isu lah, isu masih berkaitan dengan pemilikan dan sebagainya, sebab ini yang kita nampak lah. Okey, Tuan, andai katalah macam Tuan sendiri dah lihat perkara ni, Puan rasa ini adalah satu keperluan betul kalau nak buat perancangan. So kalau kita tak merancang sekarang kan, so macam saya cakap lah, impact dia kepada anak dan isteri kita dan ahli keluarga sendiri lah. Sebab kita dalam konteks buat bicara ni isu hartanah lah, berkenaan isu hartanah, rumahku milik siapa? Maknanya rumah kita yang kita beli ni akan jadi milik siapa akan datang bila kita dah meninggal. Maknanya kita dah buat persediaan awal lah, maknanya kita dah tahu apa yang terbaik untuk waris-waris kita. Jangan dah macam ibarat macam saya sendiri yang telah berkecimpung dalam bidang pengurusan harta pusaka ni, memang nak cakap nak uruskan harta pusaka tu tak adalah mudah mana. Nak cakap senang tu tak adalah senang mana kan. Nak cakap susah tu tengoklah, bergantung kepada kes-kes yang kepada waris lah. Waris tu sendiri. Kalau ada yang nak bagi kita sama, perlulah. Ramai orang dia cari pihak pengurusan harta pusaka ni bila orang dah meninggal, tapi tak ramai yang mencari sebelum dia meninggal. Itu masalah dia kan. So kita banyak nanti waris akan banyak terbazir masa lah. Sebab itulah harta yang terbeku tu banyak kan, setiap tahun meningkat. Sebab banyak masa yang dibuang untuk inilah, tuntut hak masing-masing yang dikatakan hak tu kan. Dia nak ceritakan pasal hak ni, diorang tahu ada hak kan? Memang aku ada hak lah untuk tanah tersebut, tapi diorang lemahnya dari segi dia tak tahu pun hak dia apa sebenarnya. Kalau ikut segi faraid lah, mungkin hak dan tanggungjawab. Tanggungjawab dia lah. Mungkin dia masyarakat kita ni dia kadang-kadang yang apa yang saya lihat lah dalam kenapa dia tamatkan harta ni dari segi dia sendiri. Mungkin dia sendiri tak mempunyai aset yang banyak untuk masyarakat datang lah. Sebab tu dia akan menjadi tamak. Dia akan menjadi macam trigger sangat nak harta tersebut. Sebab dia sendiri tak ada aset. Maknanya dia dapat aset daripada usaha orang lain. Macam mana pendapat Tuan? Yalah, biasa orang nak benda percuma kan. So semua akan tuntut hak masing-masing lah yang dikatakan hak tu. Cuma masalah orang kita ni, utamanya kalau di pihak keluarga si mati kan, yang menuntut hak anak yatim sebagainya kan. So ramai orang dia tak tahu yang apa tanggungjawab dia setelah si mati meninggalkan anak dan isteri kan. Jadi bahagian hak tu mereka nak tuntut, bahagian harta nak tuntut, tapi bahagian tanggungjawab tu tak ramai yang nak ambil lah. Sebagai contoh, kalau kita ada anak saudara kan yang kehilangan ayah dia, so sebenarnya kalau dari segi hukumnya, kita sebagai pakcik ni, bapa saudara ni, sepatutnya kita yang menanggung mereka. Tapi benda tu tak berlaku di kalangan masyarakat kita. Masing-masing bagi mereka macam pandai-pandai lah kan, si isteri menguruskan, si balu menguruskan dan sebagainya. Cabut lari. Tapi bila sebut faraid, masing-masing muncul. So kat situ tak berlaku kesimbangan lah dalam menuntut hak dan menunaikan tanggungjawab. Dia kena, sepatutnya kedua-dua tu kena berlaku lah, kena dilunaskan. Ya betul tu, Syafis. Kita pun dah live habis 1 jam 17 minit banyak sebenarnya ilmu macam sekejap tak tahulah penonton-penonton kat luar sana pun masih nak teruskan ke macam mana ni.
Kalau masih nak teruskan sila komen. Okey, kalau tak nak teruskan kita end je lah. Kita tamatkan je lah perbualan kita. Tapi apa yang kita nak pesankan lah. Okey, bagi saya sendiri kepada yang masyarakat yang di luar sana yang kiranya macam Cik Hafiz macam kita tahu bahawa pemilikan harta rumah tanah ni sentiasa menjadi isu hangat. Bila meninggalnya seseorang tu dia akan meminjam harta and then kita akan sedikit waris-waris ni akan daripada adik-beradik jadi musuh pula daripada kawan dengan adik-beradik darah daging sendiri pun jadi musuh disebabkan harta sebab ni ada berlaku di sekeliling masyarakat kita. Mungkin kita tidak berlaku pada diri kita, keluarga kita, mungkin jiran-jiran kita dan sebagainya lah. Benda ni kita kena ambil cakna kepada audiens di sana penonton-penonton di luar sana yang sedang menonton live buat bicara pengusaha harta pusaka dalam segmen buat bicara pengusaha harta pusaka yang kita membicarakan isu hartanah. Bagi kepada yang mereka yang mempunyai masalah berkenaan harta pusaka, kami dah pinkan berkaitan dengan bantuan khidmat pengurusan harta, dan kat bawah ni pun kita ada iklan juga bantuan khidmat perancangan dan pengurusan harta seandainya anda mengalami mungkin anda, mungkin waris-waris anda yang lain ataupun sahabat, kenalan, jiran dan sebagainya, bolehlah berhubung dengan kami. InsyaAllah kami akan bantu. Alhamdulillah lah, insyaAllah kita akan bantu macam mana kita nak uruskan harta ini secara baik dan muafakat di antara waris. Okey, kat sini pun saya sebenarnya ada satu soalan juga daripada Dila Faiz juga. Saya tak perasan pula. Okey, ni berkaitan dengan hibah lah Encik Faiz. Mungkin benda ni saya akan jawab. Okey, adakah kemungkinan berlaku pertindahan hibah terhadap beberapa nama? Contohnya pemilik rumah telah dihibahkan sebuah rumah kepada seorang penama secara lisan, bukan bertulis. Kemudian setelah berlaku waktu dia lupa yang dia pernah menghibahkan lalu, membuat hibah kepada penama yang lain secara bertulis. Okey, untuk hibah ni, hibah ni macam tuan cakap tadi kita ada 3 jenis hibah kita ada hibah mutlak, hibah amanah dan hibah bersyarat. Mana kalau kita nak hibahkan, nak pastikan harta kita tu diwarisi selepas kita meninggal, biasanya kita akan gunakan hibah bersyarat, Cik Hafiz. Maknanya kita nak menjamin kebajikan pemilik tu sendiri. Sebab kalau kita bayangkan kalau kita buat hibah mutlak, kita terus tukar nama. Tukar nama terus kepada kita risau kena halau rumah, kena keluar rumah, silap rumah tersebut dia jual. Apa yang kita dapat sebagai owner yang kita berikan hibah tersebut. Okey, untuk biasanya untuk selamat untuk waris ni kita akan sarankan lah untuk buat hibah bersyarat. Maknanya hibah bersyarat ni dilaksanakan selepas kematian. Maknanya lepas kematian barulah hibah tu berjalan lah kepada penerima. Tapi kalau nak cakap bertindih tu, sebab apa? Dokumen hibah ni kita ada dokumentasi. Dan dokumentasi tu kita ada rukun dia lah. Maknanya kita ada pemberi hibah, penerima hibah, kaubat lah. Maknanya sesi penerimaan hibah tu. Yang mana penerima hibah ni memang tahulah yang dia akan terima hibah. Tapi dengan syarat selepas dia meninggal. Tapi jangan pula kau pergi bunuh pula orang tu. Sebab yang dah meninggal baru nak dapat harta. Tak, mungkin ada syarat. Yang pemberi hibah pun dia ada hak juga. Kalau berkaitan dengan hibah syarat ni, dia ada hak. Maknanya selagi dia hidup, dia boleh tarik hibah tu. Boleh batalkan hibah tu. Sebab apa? Mungkin dia tengok penerima hibah anak dia mungkin yang sulung ni yang dia percaya, tapi dalam masa tempoh hibah tu dah dokumentasi, dah siap semua, dia tengok anak dia ni macam tak percaya kepada anak dia, macam betul ke aku bagi anakku, ada akibat lain tak? Dia fikir betul, mana hibah tu boleh mungkin bercerai. Ya, bercerai. Itu yang saya macam galakkan lah kepada yang suami isteri yang buat beli rumah bersama, loan bersama untuk beli rumah, galakkanlah untuk buat hibah. Sebab apa? Bila berlakunya kematian ataupun cerai, biasanya isu-isu ni sangat dibangkitkan lah. Terutama kali bila berlaku kematian lah. Sebab macam Cik Hafiz tadi telah ceritakan,
Tuan Hafiz tadi dah ceritakan berkaitan dengan 50% bagian suami, bagian isteri 50%. Kalau meninggalnya suami, yang cover insurans adalah bagian suami saja. Maknanya 50% lagi kena dibagikan kepada waris-waris yang lain. Maknanya kalau dia ada ayah, mak ayah, kita kena bagi mak ayah dia lah. Kalau dah tak ada, tinggal adik-beradik dia lah. Kita kena bagikan lah kepada waris-waris dia. Okey. Rasanya saya rasa macam teruja sangat malam ni sebab ialah kita membincangkan isu yang semasa, isu yang berkaitan dengan isu tanah, saham, insurans, MRT. Mungkin ramai yang penonton kita di luar sana yang sedang tengok live ni, dia tak tahu pun MRT tu apa, MRT tu untuk apa. Dia mungkin baru tahu hari ni MRT ni termasuk saya sendirilah, saya tahu benda tu tapi saya tak canah sangat lah, mungkin MDTT sebagainya dia tahu. So ini juga merupakan panduan jugalah kepada kita generasi-generasi baru ni, kepada orang-orang muda di sana untuk membeli rumah. Apa yang dia perlu lakukan untuk membeli rumah, untuk mendapatkan manfaat lah daripada pembelian tersebut. Okey, dah habis? Okey. Okey. Terima kasih Encik Hafiz kerana sudi meluangkan masa pada malam ni bersama-sama kita dalam segmen Bual Bicara Pengurusan Harta Pusaka mengenai isu tajuk kita lah, mengenai isu hartanah, rumahku milik siapa. Terima kasih Encik Hafiz selaku panel kita pada malam ini. Banyak perkongsian telah dikongsikan oleh Encik Hafiz sendiri. Kepada penonton-penonton yang sana yang baru masuk yang tak tengok live ni, jangan risau, kita ada rakaman. And dekat page kita pun di MN Kafala pun kita ada juga simpanan dan kita akan juga upload ke YouTube channel kami lah. Okay. Alright, itu saja untuk malam ni. Encik Syam, dan terima kasih juga kepada MM Kafala. Tahniah lah saya ucapkan sebab saya perasan MM Kafala buat wacana ataupun sembang ilmiah ni secara mingguan kan. So secara tak langsung dapat beri kesedaran dan ilmu yang bermanfaat lah kepada masyarakat kita. Bagi saya, kita bukan saja nak tahu ilmu macam mana nak orang kata menambah harta dan pendapatan, tapi wajib juga untuk kita selaku umat Islam tahu macam mana nak urus dan rancang harta selepas kematian. Jadi tahniahlah saya ucapkan kepada MM Kafala atas usaha yang baik ni lah. Terima kasih tuan. InsyaAllah. Okey, kepada penonton-penonton yang dikasihi, okey, itu saja pada malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa di waktu yang lain, di hari yang lain dalam isu Bual Bicara, segmen Bual Bicara Harta Pusaka. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.